Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita malam ni, marilah sama-sama dahulu kita memulakan pengajian kita dengan membaca kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين والمرسلين والهام الملائكة المقربين اما بعد فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Yang dikasihi tuan-tuan imam, ahli datang puasa surau, bahagia tuan pengurusi surau, para datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, izin rahmat Allah, pada malam ini kita dapat sekali lagi dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam pengajian kita, dan kita rasa bersyukur dan bertuah kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan nikmat kesihatan, nikmat umur ya, dan nikmat lapang kepada kita hinggalah dapat kita sama-sama meneruskan lagi pengajian kitab penawar bagi hati ini. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Ta'ala dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa dikasihi dan dicintai oleh Allah. Kerana cinta Allah dan kasih Allah sahajalah yang dapat memberikan keselamatan kehidupan kita di dunia ya, dan keadaan kita bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di antara peringatan ataupun di antara apa yang Nabi bagi tahu kepada kita, may yuridillahu khairan, barang siapa kata Nabi kalau Allah ini kasih ataupun sayang kepada hambanya ya, yufaqihu fiddin, maka diberikan kepada hambanya ini kefahaman terhadap Islam. Makna faham Islam ni maknanya bila kita faham Islam, maka kita dapat mengenal yang mana baik, yang mana buruk, yang mana halal, yang mana haram ya. Itu di antara tujuan ataupun tanda bila Allah kasih dan sayang kepada kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung balik pengajian kitab kita yang mana kita masih membincangkan di bawah tajuk bab yang kelima rasanya kan, habis lagi pasal yang kelima mengenai tentang menyatakan faraj ataupun kemaluan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kemaluan ini merupakan nikmat yang Allah beri kepada kita, maka kita gunakan nikmat kemaluan ini mengikut apa yang Allah perintah ya, bukan mengikut nafsu kita. Sebab itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, saya dah sebut dalam pengajian saya awal, dalam hidup kita ni dua panduan, wahyu ke nafsu. Kita ikut mana? Kalau ikut nafsu maknanya kita mengikut ya, tidak mengikut kehendak Allah. Kalau mengikut wahyu maknanya kita mengikut kehendak Allah. Maka seluruh panca indera yang ada pada kita ini merupakan hak Allah ya, bukan hak kita ya, Allah bagi pinjam. Oleh kerana hak Allah, segala panca indera kita terutama kemaluan yang kita bincang ini, maka kita kena ikutlah apa yang Allah perintah dan apa yang disuruh, apa yang dilarang. Jadi pada malam ini kita lihat sambungan insya-Allah pada muka surat 46 bahasanya ya, mengenai tentang bab faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bahawasanya, kita ulang sikit yang di atas, mereka itu tiada dicela dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna memelihara faraj ataupun kemaluan itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat, dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok, dan memelihara perut daripada memakan yang subhat dan daripada bersangat dan kenyang, kerana demikian itu menyeru kepada zina yang adalah ia sebesar-besar segala dosa
dengan ijma' ulama. Ijma' maknanya majoriti sepakat ulama, kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Ya, jadi sini jemaah yang dirahmati Allah, Tuhan kita bagi tahu di antara bagaimana kita nak jaga kemaluan ini. Yang pertamanya kita kena jaga mata kita. Ya, ada mata penglihatan, kerana punca zina hari ini banyak daripada mata. Dari kerana mata, tak ada lagu kan, daripada mata, maka ia akan masuknya kepada hati kita ataupun pikiran kita. Sebab itu dalam Islam kita diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memelihara penglihatan. Sebab itu kalau kita melihat dalam ilmu fiqh pun, kalau melihat sekali itu maknanya dimaafkan. Sekali lihat dimaafkan, dua kali haram. Nampak? Dua kali haram. Kalau melihat perempuan yang bukan mahram dalam keadaan maknanya melihat itu, orang kata dengan menjolok mata, sebenarnya bukan menjolok mata, menjolok nafsu. Dari mata dia akan datang keinginan nafsu kita tu kan. Jadi sekali lihat boleh, dua kali haram. Itu yang saya dah sebut dah. Ada orang kita ni nak pandang sekali lama-lama, boleh ke tidak? Jadi soal hukum, tetap hukum, tak boleh kita nak ubah. Ya, kalau lama pun maknanya kalau dengan pandangan nafsu tu, ya, maka ia jadi haram. Jadi kita kena jaga mata. Dan kemudian kita kena jaga mata sebab kemudian seterusnya ialah dan memelihara hati daripada memikir rupa yang elok. Kemudian kita jaga hati kita. Ya, sebab daripada mata ni dia akan datang. Oh, cantiknya perempuan tu kan. Dia datanglah, godaan nafsu tu pun datang. Syaitan pun datang. Akhirnya, inilah dia ada punca-punca jalan yang mengarah kepada zina. Dan kemudian disuruh menjaga kepada perut supaya jangan makan yang subhat. Daripada perut kita, bila makan benda-benda yang subhat ni yang di tengah-tengah antara halal dan haram. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Di antara halal dan haram ni tengah-tengah tu lah yang subhat. Yang subhat ni benda yang kita pun halal ke haram ke halal ke haram. Jadi kalau benda yang ragu-ragu ni, maka dalam kaedahnya ulama ajar kita tinggalkan. Sebab bila makan daripada unsur subhat, dia boleh menyebabkan keinginan nafsu tadi dia mengarah kepada zina. Ini punca-punca zina. Ya. Dan yang kita lihat hari ini banyak berlaku zina kerana faktor-faktor inilah, mata, ya, kemudian faktor pada pemakanan, ya, dan kemudian bersangatan kenyang. Ini juga faktor mengarah kepada zina. Ya, bersangatan kenyang. Sebab tu dalam Islam makan walaupun halal, kalau berlebihan pun tidak digalakkan. Sebab bila makan terlalu kenyang, ia menyebabkan keinginan nafsu, terutama nafsu yang mengarah kepada nafsu syahwat. Itu lebih kepada mengarah kepada zina. Apatah lagi kita lihat zaman kita sekarang, macam-macam yang kita lihat jual, ya, air-air yang mengarah kepada membangkitkan nafsu. Air-air yang apa lagi macam-macam, kopi kopi-kopi yang kuat-kuat ni lah kan, Tongkat Ali lah, apa lagi, kemudian kopi janda, kopi power, Isra Power. Ada yang kadang-kadang main dirahmati Allah, anak-anak sekolah dia beli benda macam ni. Ada satu kes orang pelajar yang saya dapat tahu dari seorang guru, dia beli air tu lah yang power road ke apa namanya perempuan tu kan. Itu yang bila sekolah tu, akhirnya itu yang banyak kes di sekolah berlaku zina di sekolah. Ya, kerana apa? Faktor pemakanan yang mendorong ke arah nafsu ni terlalu bebas dan boleh kita lihat di mana-mana. Di segi kawalan, siapa yang nak mengawal? Kan? Jadi inilah di antara yang mengakibatkan banyak berlaku zina. Sedar ataupun tidak, kalau kita lihat di Malaysia ataupun di negara kita ini, dianggarkan mengikut dalam kajian yang disebut Penjabat Pendaftaran Negara, yang disebutkan anak luar nikah yang berdaftar 1 bulan 300 orang. 300 itu yang berdaftar, yang tak berdaftar. Jadi ini semua hasil daripada zina. Kan? Inilah di antara faktor yang banyak berlaku.